Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 15.3. Tajuk 15.3 adalah mengenai kitar head. Okey, apakah yang kita akan belajar dalam 15.3 ini? Kita akan membincangkan, kita akan menganalisis perubahan aras hormon yang terlibat semasa haid, perkembangan folikel, penembalan endometrium which is dekat uterus, ovulasi dan perkembangan corpus luteum. Kemudian kita akan menghubungkaitkan perubahan aras hormon terlibat dalam kehamilan dan juga keguguran, dan akhir sekali apakah yang dimasukkan sebagai sindrom rahim ataupun biasa orang panggil dia sebagai PMS, premenstrual syndrome, and then sindrom putus haid which is kadang-kadang kita kenali dia sebagai menopause. Okey, kita teruskan. Ini adalah daripada buku teks awak. Saya suka buku teks. Okey. So, dalam buku teks awak, ini adalah pada muka surat 293. Okey. Nah, kita tengok kat sini. Apakah yang dimaksud sebagai kita? Kalau kita maksudnya satu kita ni untuk 1 bulan. So, ini adalah kita haid. So, dalam kita haid ni sebenarnya kita nak belajar mengenai apa? Kita nak melihat, membincangkan pembentukan usit sekunder yang berlaku di ovari, perubahan ketebalan dinding endometrium. Ini adalah di uterus. Kenapalah lapisan dinding uterus ni menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah. Ini adalah disebabkan untuk persediaan jika berlakunya penempelan. Okey, senang kata, dalam satu kita haid tu, okey, ada one time lapisan dinding uterus yang kita panggil dia endometrium tu akan tebal, lembut. Okey, itu adalah untuk dia ready untuk jika berlaku penempelan. Tapi apa akan jadi kalau tiada penempelan? Maksudnya tiada sperm, tiada persenyawaan, tiada penempelan. So, lapisan dinding uterus ni dan ovum yang tidak disenyawakan ini akan luluh. Dia akan luruh. Dia akan keluar. Dia akan keluar melalui faraj. So, kita kenali dia adalah sebagai haid. Haid adalah, apakah haid? Haid adalah darah. Darah yang mengandungi apa? Yang mengandungi dinding endometrium dan juga ovum yang tidak disenyawakan. Okey, dalam kita haid ni, ia melibatkan banyak hormon. So, kita pecahkan hormon ni mengikut kelenjar. So, kita ada first, kita ada kelenjar pituitari. Second, ini adalah ovari. So, kalaulah kelenjar pituitari merembeskan 2 hormon which is satu adalah FSH, satu adalah LH. Awak boleh pakai short form saja, FSH dengan LH. Kalau ovari menghasilkan 2 hormon EP. Okey, ovari EP. So, estrogen dan juga progesteron. So, tengok apakah fungsi hormon FSH. Fungsi hormon FSH adalah merangsang perkembangan folikel di ovari. Apakah itu folikel? Folikel adalah satu lapisan yang meliputi usit. So, senang kata, bayangkan ini adalah usit. Bayangkan ini adalah usit primer. So, kalau ini usit primer, di luar ni, ini kita panggil dia sebagai follicle primer. Bayangkan begitu je lah. Follicle primer. Okey. Now, follicle ini yang akan menghasilkan estrogen. Okey. Nah, apakah itu LH? LH adalah satu hormon yang merangsang ovulasi. So, katakanlah LH shoot, so esok akan berlakunya ovulasi. Dan apakah fungsi LH adalah untuk merangsang pembentukan corpus luteum. Okey, dan merangsang perembesan hormon progesteron. Nah, apakah itu estrogen? Estrogen ni adalah dirembeskan oleh folikel. Tadi saya bagi tahu kan. Apakah fungsi estrogen? Fungsi estrogen adalah memulih dan memperbaiki dinding endometrium serta merangsang penebalan dinding endometrium dan merangsang perkembangan folikel untuk mencapai kematangan, merangsang perembesan FSH dengan LH sebelum ovulasi. Tapi senang cerita, estrogen ni, keyword dia estrogen ni adalah untuk memperbaiki lapisan dinding endometrium. Kalau kita kata FSH, dia adalah untuk merangsang folikel. Daripada folikel tu kecil, folikel primer, jadi folikel sekunder. Kalau LH ni macam indikator merangsang ovulasi. Kalau hari ni hari ke-13, nak bayangkan hari ke-13 LH tu shoot tinggi, so esok tu akan berlakunya ovulasi. So, kalau estrogen tadi kita dah cakap dia adalah macam repair, memperbaiki lapisan dinding uterus endometrium. Kemudian kalau progesteron ni apa? Progesteron ni nak bagi lagi tebal.
Untuk apa? Untuk make sure endometrium tu ready untuk proses penempelan, merangsang penebalan endometrium dengan menjadikan dia lebih tebal berlipat-lipat, kaya dengan salur darah bagi persediaan untuk penempelan embrio. Dan progesteron ni kadang-kadang orang cakap dia adalah hormon panas. Okey, kerja dia merencat. So kalau progesteron shoot tinggi, FSH dengan LH rendah. Okey. Now so tiada berlakunya ovulasi. Okey, ini dah. Okey. Now, tips untuk belajar mengenai kita haid ni. Saya punya cadangan, awak belajar adalah berdasarkan graf. Tengok graf. So, first kita pecahkan fasa ni kepada 4 fasa. So, kalaulah awak ambil pembaris, awak garis. Okey, ini adalah daripada hari, ini adalah from kosong. Ni kosong. Okey. Now, yang ini adalah awak tengok, mula-mula awak tengok dekat lapisan dinding uterus, endometrium. Kalau awak nampak lapisan ni makin luluh, kita bayangkan ini luluh, so maksudnya ini haid. So macam mana saya tahu ini haid? Sebab lapisan dinding uterus atau endometrium ni terus luluh. So ini yang berlaku dekat endometrium uterus, lapisan dinding uterus ataupun endometrium endometrium luluh. Okey, ini adalah dekat uterus. Kemudian pada masa yang sama ada folikel berkembang. Ini berlaku di ovari. Ni uterus. So hari pertama ni darah haid keluar ni. Hari pertama, katakanlah haid perempuan keluar darah haid, itu kita consider sebagai hari pertama haid. Katakanlah awak bayangkan ini orang yang idealistik, dia keluar darah haid di 5 hari je. Cukup 5 hari, pump, berhenti. Okay, so kita cerita orang yang haid tu 5 hari. So yang ini adalah, masa ni adalah fasa. Ini semua adalah daripada kosong hingga ke 5 hari. Lagi sekali, kalau dekat uterus, apakah yang jadi dekat uterus atau endometrium? Lapisan tu adalah luluh. Kemudian, apakah yang terjadi di ovari? Masa ni berlakunya perkembangan folikel. Macam mana folikel ni boleh berkembang? Folikel ni berkembang adalah disebabkan oleh hormon FSH. Nampak tak? So, perkembangan ni adalah disebabkan oleh hormon FSH. So, siapa yang hasilkan hormon FSH ni? Yang hasilkan hormon FSH ni adalah kelenjar pituitari. Okey. Now, makin banyak awak nampak FSH ni makin banyak dirembeskan, makin besarlah folikel. Okey. Now, so ingat, pada hari yang kosong, saya ambil ini je, hari pertama hingga hari kelima, ini adalah fasa haid. So, dinding endometrium tu luluh. Tapi pada masa yang sama, apakah yang berlaku di ovari? Di ovari ni berlakunya perkembangan folikel. So, perkembangan folikel ni disebabkan oleh hormon. Apakah hormon yang terlibat? Hormon yang terlibat adalah FSH. Tapi saya tambah sikit. FSH ni hanya boleh buat kerja bila dia dapat arahan daripada GnRH. Nama panjang dia adalah hormon perembes gonadotropin. Alright. So, yang itu just for your extra knowledge. Yang cuma awak tahu, yang senang nak tengok daripada gambar ni, perkembangan folikel ni adalah disebabkan oleh FSH. Banyak FSH ni, makin berkembanglah folikel tu. So, tu je. So, fasa ini adalah fasa haid. Bila dah haid kan, lapisan dinding tu luluh kan, uterus tu luluh kan. So, sekarang kita fasa nak repair. Dah darah keluar, and then sekarang uterus tu nak repair. So, sekarang lapisan dinding uterus ni, awak tengok, dia dah menjadi makin menebal. So, kalau awak tengok di sini, ini kita pecahkan dia. Ini kita pecahkan dia adalah daripada hari ke-6 hingga hari saya pecah sini hari ke-13 tau. Sampai hari ke-13. Pada hari ke-13. Now, yang ini adalah fasa repair. Fasa baik pulih. So, dalam fasa ni, awak tengok. Yang ini saya pakai colour lain pula. Masa ni kita tengok lapisan endometrium
endometrium baik pulih, dia jadi tebal. Macam mana endometrium tu boleh jadi tebal? Endometrium ni tebal adalah disebabkan oleh hormon estrogen. So, fungsi hormon estrogen adalah membaiki lapisan dinding uterus, endometrium, ataupun kita kata make sure endometrium tu jadi makin tebal. So, siapakah yang merembeskan estrogen ni? Yang merembeskan adalah folikel. Kalau awak tengok sini, folikel ni makin lama makin besar kan? Semakin besar folikel, semakin banyaklah hormon estrogen dirembeskan. So, estrogen dirembeskan oleh folikel. Fungsi estrogen adalah untuk make sure dinding endometrium ataupun saya panggil dia endometrium sahaja semakin tebal. So, ini adalah fungsi dia adalah untuk baik pulih endometrium. Tengok awak tengok. Estrogen ni makin lama makin tinggi. Kenapa estrogen ni makin lama makin tinggi? Sebab folikel ni pun makin lama makin besar. Makin besar folikel, makin banyaklah hormon estrogen. Okey. Now, awak tengok perkembangan folikel. Folikel ni dia asal daripada folikel primer. Yang ini adalah folikel sekunder. Paling besar sekali ini folikel graft. Folikel graft ni adalah nak menandakan nak berlakunya ovulasi. Okey. So, ingat, perkembangan folikel adalah daripada folikel primer menjadi folikel sekunder menjadi folikel graft. Makin banyak makin besar folikel, makin tinggilah hormon estrogen. Okey, so daripada graf ni, awak tengok estrogen ni tinggi. Dan pada masa yang sama, kita panggil yang ini adalah positive feedback mekanisme atau mekanisme suap balik negatif. Mekanisme suap balik positif. Okey, pada hari yang ke-13 ni, kalau awak tengok daripada sini, tapi kalau dari graf ni hari ke-12 ni. Okey, pada hari ke-12 ni kalau awak tengok dekat sini, aras estrogen makin paling tinggi. Okey, so aras estrogen ni tinggi, FSH dengan LH juga ikut tinggi. Ni FSH, ini LH. Okey, so ini yang kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik positif. Sini adalah mekanisme suap balik positif. Kenapa? Masa ni hari ke-12 estrogen tinggi. Kemudian esoknya pada hari ke-13 tu, bila estrogen tinggi, FSH dengan LH juga tinggi. So, kalau masa ni tiga hormon ni, estrogen, FSH dengan LH ini tinggi, maksudnya, okey, ovulasi tu dah nak berlaku. Ini adalah peristiwa yang penting. Okey, so saya perlu terus pecahkan. Pada hari ke-14, ini hari ke-14. Okey, peristiwa paling penting ke hari ke-14 adalah ovulasi. Apakah yang dimaksud ovulasi? Ovulasi adalah pembebasan usid sekunder daripada folikel graft. Saya cerita hari ke-14 je ni tau. Okey, hari ke-14 adalah ovulasi. So, macam mana saya nak tahu nak berlakunya ovulasi? Macam mana nak tahu ovulasi? Maksudnya, sebelum hari ke-14 tu, hari 12 hingga 13, masa ni ada 3 hormon shoot tinggi. Estrogen naik, FSH naik, LH juga naik. Aras hormon estrogen, FSH, LH shoot tinggi. Okey, so esoknya berlakunya ovulasi. Again, apakah itu ovulasi? Ovulasi adalah pembebasan. Okey, pembebasan usid sekunder daripada folikel graft. Okey, ini yang berlaku di ovari. Apakah yang berlaku di lapisan dinding uterus ataupun endometrium? Masa ni lapisan ni, okey, still maintain tebal.
Kenapa maintain tebal? Sebab disebabkan oleh hormon estrogen. Okey, now ni ada lagi satu peristiwa penting. Follicle graph ni, apabila usit sekundar ni telah dibebaskan, follicle graph ni pula dia akan menjadi corpus luteum, KL. Kenapa pentingnya KL? Bila jadi corpus luteum, ia merembeskan hormon EP, estrogen dan progesteron. Estrogen dan juga progesteron. Tapi kalau dia dalam bentuk folikel sahaja, dia hanya merembeskan satu hormon, which is hormon, kita panggil hormon estrogen sahaja. Okey, hormon progesteron ni dia sangat kuat tau. Apabila hormon progesteron ni banyak dalam dalam darah, okey, progesteron ni tinggi, okey, FSH dengan LH rendah. Okey. Alright. So, kita tengok, kita terus pecahkan yang ini pula. Ni hari menunggu, fasa menunggu pula. Lepas hari ke-14 adalah fasa, hari ke-14 tu adalah fasa ovulasi. So, fasa menunggu ni pula adalah pada hari yang saya tukar colour sikit. Nak pakai colour apa? Okay, saya ambil purple. Hari ke-15. Okay, saya ambil yang hari ke-15 ni fasa menunggu. 15 hingga ke-21. Okay, orang. Allah. Ni fasa menunggu. Okay, ini adalah fasa menunggu. Sampai ke hari 21. Sekejap saya padam nak bagi cantik sikit. Okay. So, hari ke-21 ni. Okay. Ini adalah fasa menunggu. Okey, nah fasa menunggu ni menunggu apa? Menunggu jika berlakunya persenyawaan, persenyawaan dia akan jadi zygote, dia akan jadi embryo kan. Kita nak tunggu ada tak berlakunya penempelan embryo di lapisan dinding uterus ni ataupun di endometrium ni. Okey, masa ni bila hormon ni, KL ni, corpus luteum ni merembeskan hormon estrogen dan progesteron, lapisan dinding uterus tu akan jadi semakin tebal, semakin banyak salur darah ni. Okay, lapisan dinding endometrium ni. Okay, now tapi fasa menunggu KL ni dia menunggu, dia menunggu pada hari ke-15 hingga hari ke-21. Jika tidak berlakunya penempelan, tiada embryo yang menempel. Tak ada embryo yang menempel di sini. Okay, so corpus luteum ni, lepas hari ke-21 tu dia akan mengecut. So tengok, kalau dia makin mengecut, maksudnya EP atau estrogen dan progesteron makin lama makin rendah. Bila progesteron ni makin rendah, siapa yang paling suka? Yang paling suka adalah FSH. So bila rendah, bila dia akan jadi rendah, EP ni rendah, so kita nak tengok kat sini, lapisan dinding endometrium ni akan luluh balik. Bila luluh, dia jadi kita head balik. Okey, so katakanlah ini kalau tak berlaku persenyawaan. Jika berlakunya persenyawaan, maksudnya nanti ada berlakunya penempelan kan. Katakanlah jika berlakunya penempelan, corpus luteum ni, dia akan kekal kembang, mekar, cantik. Dia akan kekal, dia tak akan luluh selama 3 bulan. So, jika ada penempelan, proses penempelan, KL ni dia akan terus, orang kata dia akan kekal, sehingga 3 bulan. Lepas 3 bulan, ada placenta. So, placenta nanti yang akan take over penghasilan hormon progesteron. So, senang kata, kesimpulannya, hormon progesteron ni nak make sure lapisan dinding endometrium tu akan kekal tebal. Untuk apa? Untuk penempelan. Kalau berlakunya penempelan, kita kata wanita itu pun mengandung. So katakanlah tiba-tiba dia mengandung kan. Dia mengandung baru sebulan, 2. And then suddenly, dia punya corpus luteum dia mengecut. Apa jadi? So, kalau dia mengecut, maksudnya ibu tu akan mengalami keguguran. So, penempelan ni sangat bergantung kepada hormon progesteron dan juga estrogen. Tapi biasanya adalah lebih kepada progesteron. So kita uraikan lagi sekali. Ini adalah daripada buku teks lama. So kesimpulannya, pada hari 0 hingga 5, yang kat sini, ini adalah fasa haid. Fasa haid. Ini adalah fasa haid.
Okey, masa fasa haid, keyword kat sini apakah yang berlaku di sini? Okey, kita kira pada hari pertama. Kosong ni sebelum. Okey, haid ni adalah hari pertama. So, hari pertama darah keluar je daripada faraj, itu hari pertama untuk kita haid. Kita haid, kita kira daripada first day darah keluar daripada faraj, itu hari pertama. Okey, so bayangkan hari pertama ni, kita bayangkan orang tu idealistik perempuan, dia haid 5 hari je. Okay, right. So, pada masa sama, awak tahu tadi kan darah tu keluar melalui faraj kan. So, lapisan dinding uterus tu, endometrium tu luluh. Pada masa yang sama, ada folikel dia berkembang. Folikel primer ni akan berkembang menjadi folikel sekunder. Now, hari ke-6 hingga saya ke-6 hingga ke-13 dulu kan. Hari ke-6 hingga ke hari ke-13, masa ni fasa ni kalau kat endometrium, fasa ni lapisan dinding endometrium ni semakin tebal. Kenapa semakin tebal? Adalah disebabkan kita nak kata di sini usit sekunder ataupun folikel akan jadi semakin besar. So masa ni folikel dekat ovari. Okey, folikel makin berkembang. Jadi daripada primer menjadi sekunder. Daripada sekunder dia akan jadi folikel graft. Bila jadi folikel graft, nanti ada usit sekunder dibebaskan. So, bila usit sekunder dibebaskan, folikel graft ni akan jadi corpus luteum. So, yang ini, proses yang ini kita panggil dia adalah sebagai ovulasi. Macam mana kita nak tahu ovulasi itu berlaku? Ovulasi ni hari sebelum ovulasi, masa tu estrogen tinggi. Okey, FSH tinggi dan juga LH juga tinggi. Alright. So, apa jadi nanti pada folikel graft? Folikel graft nanti akan berubah menjadi corpus luteum. Okey. Now, ini fasa perkembangan folikel tau. 6 hingga hari ke-14 ni. Okey. Kemudian ini keyword dia folikel. Hari 15 hingga 21 ni fasa menunggu. Tunggu. Ada tak berlakunya penempelan. So, masa hari ke-15 hingga hari ke-21 ni, lapisan dinding endometrium ni semakin tebal. Kenapa? Masa ni KL, dia rembeskan hormon progesteron. Okey, jikanya berlakunya penempelan. Katakanlah lepas hari yang ke-21 tu, tak berlakunya penempelan. Apa akan jadi bila tak berlakunya persenjawaan, tak berlakunya penempelan? So, masa ni, corpus luteum ni broken hearted. Dia patah hati. So, KL ni akan merosot. So, bila dia merosot, saiz dia daripada besar, jadi makin kecil-kecil. So, bila kecil, maksudnya nanti progesteron, EP, pun makin lama makin rendah. Bila EP ni makin rendah, siapa suka? Yang suka adalah hormon LH dan juga FSH. Okey. So, bila EP ni rendah, maksudnya nak ready berlakunya haid. Dan apa lagi? Folikel seterusnya untuk berkembang. Okey. So, itu untuk kita haid. Jangan risau tau. Keyword dia, awak fahamkan ikut satu ni. Fahamkan ni satu. Lepas tu, this one, and then this one, and then awak fahamkan apakah yang berlaku dekat uterus, apakah yang berlaku dekat folikel, apakah hormon yang terlibat. Slow, okay? Alright. Now, kita teruskan. Apakah itu prahid? Apakah itu sebagai PMS? Okay, PMS tu prahid lah, dan juga sindrom putus haid. Okay, yang ini kita baca tau. Corpus luteum akan menghasilkan estrogen progesteron selama 3 hingga 4 bulan selepas kehamilan. Selepas itu, corpus luteum akan merosot. Okey, penghasilan estrogen dengan progesteron akan diambil alih oleh plasenta. Tadi kita dah cakap. So, progesteron ni akan merencatkan FSH dengan LH. So, maksudnya kalau orang pregnant tak ada datang haid. Sebab masa tu tak ada folikel berkembang, tak ada berlakunya ovulasi. So, kalau orang tanya, perempuan pregnant, boleh tak haid? Tak. Sebab masa haid, hormon FSH dengan LH terencat. Bila FSH dengan LH terencat, tak berlakunya ovulasi. Okay? Alright. So, kita tengok. Ni tadi kita dah tahu keguguran. Keguguran adalah disebabkan ada dua. Satu, saya kata tiba hormon progesteron tu tiba-tiba shutdown. Mungkin corpus luteum dia tiba-tiba mati. Atau, luluh. So, bila dia luluh,
progesteron sikit, dia akan menyebabkan pengecutan dinding uterus. So maksudnya lapisan dinding uterus tu dia luluh sendiri. So berlakunya keguguran. Kemudian, apakah itu sindrom prahed? Okey, ini dia lah. Premenstrual syndrome. Okey. So, PMS ni adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon estrogen dan juga progesteron. Dan PMS ni boleh kita tengok dari segi fizikal, perubahan daripada segi fizikal, mental dan emosi. Senang kata disebabkan hormon tak balance. Okay. So perempuan jenis akan jadi cepat terasa sedikit. So apakah yang berlaku simptom-simptom dia? Kalau gangguan emosi, cepat marah, rasa tertekan, rasa bimbang, dia very sensitif lah. Kalau gangguan fizikal, sakit pinggang. Ni pinggang. Okay. Pening kepala, loya, sakit sendi. Untuk setiap orang dia berbeza-beza tau. Kemudian gangguan mental. So dia kurang daya ingatan dan suka memberi tumpuan. So itu sindrom prahed. Sindrom prahed ni adalah sindrom yang berlaku sebelum haid. Beberapa hari sebelum haid. Okay. Alright. Now kat sini cakap apa? Dia kata biasanya mengalami 17 hingga 14 hari sebelum haid. So maksudnya berlaku masa hari yang ke-21 tu lah. Okay. Alright. Now, apakah itu putus haid ataupun nama lain dia kita panggil menopause? Okay. So, putus haid ni adalah disebabkan bila wanita itu tidak berlakunya ovulasi, haid terhenti secara semula jadi. So, peningkatan usia menyebabkan hormon estrogen progesteron kurang dirembeskan. So, bila macam mana boleh kurang dirembeskan? Sebab FSH dengan LH dah tak sensitif kepada ovari. Bila FSH dengan LH ni dah tak sensitif kepada ovari, so tiada folikel baru yang terhasil. Bila tak ada folikel yang terhasil, so of course tiada ovum. So bila tiada ovum, okay, so maksudnya tiada folikel. Tak ada folikel, tak adalah hormon estrogen dan juga progesteron. Inilah. So ovari kurang sensitif kepada rangsangan FSH dengan LH. Perkembangan folikel dan pengovulan terhenti. Bila terhenti, tiada estrogen dan juga progesteron. Apakah simptom-simptom? Rasa panas berpeluh, masalah pada vagina, pundi kencing, rasa tidak tenteram, insomnia, susah nak tidur, perubahan badan, maybe berlakunya pertambahan berat badan. So kesan, apakah kesan? Kesannya, okay, kurang estrogen. So kurang estrogen ni sangat penting sebenarnya untuk penyerapan kalsium. So therefore, sebab tu orang lah lepas menopause, kalau dia tak suka minum susu, dia lebih mudah kena penyakit osteoporosis dan juga risiko untuk mengidap penyakit jantung dan osteosklerosis juga meningkat. Okay, so saya berhenti sampai di sini. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much.